Oh, Waishu nombor satu. Waishu, Sabinesh. Kali ni saya nak berkongsi sedikit tentang aktiviti didik hibur yang boleh kita integrate dan kita boleh masukkan dalam PDPC kita semasa Google Meet. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan beberapa aktiviti yang boleh kita masukkan dalam Google Meet kita. Okey, yang pertama kita boleh tengok dekat sini, saya dah senaraikan kat atas ni. Okey, yang pertama seperti biasalah, ini Kahoot. Okey, Kahoot dah sangat terkenal Kahoot ini. Jadi kita boleh masukkan Kahoot ini ke dalam Google Meet kita dan kita boleh minta murid menjawab semasa Google Meet tu. Okey. Jadi saya rasa mungkin ini adalah sesuatu yang biasa untuk murid-murid sebab mereka pun tahu Kahoot ini. Jadi kita boleh buat soalan melalui Kahoot dan kita boleh masukkan dalam Google Meet. Okey. Okey, sebagai contoh Okey, sebagai contoh kita ambil soalan ni lah. Okey, contoh matematik. Okey. Jadi link inilah yang kita akan copy, kemudian kita masukkan ke dalam kita punya Google Meet dekat ruangan chat. Okey, ruangan chat ni. Okey, kemudian kita paste. Okey, dan hantar. Jadi apabila kita menghantar, murid-murid semua boleh dapat. Okey, semua boleh dapat link ni. Jadi mereka boleh buat secara serentak. Okey. Okey, jadi murid-murid akan dapat link. Okey, murid-murid akan dapat link. Okey, macam ni mereka pun akan dapat secara serentak yang kita bagi tadi. Okey, tadi kita dah cuba untuk Kahoot. Okey, kemudian kita boleh seterusnya yang kedua. Okey, tadi kita dah tengok Kahoot. Yang kedua adalah Quizizz. Okey, Quizizz pun sama, sangat terkenal permainan Quizizz ni. Jadi kita boleh guna juga. Biasa kita bagi link kan dalam WhatsApp ke Telegram ke, tapi kali ni kalau kita dalam Google Meet, kita boleh guna Quizizz, kita boleh preview, kita boleh buat share screen kan, kita boleh kongsikan screen kita ni kepada semua supaya kita boleh buat sama-sama dengan murid. Okey, jadi hanya perlu gunakan link tu, bagi dalam chat box, murid tekan chat box, dah murid boleh guna. Okey, terusnya GamiLab. Okey, GamiLab ni boleh guna akaun Google kita, MOE, kita buat macam sekarang saya dah buat. Ini dia punya dashboard GamiLab lah. Okey, GamiLab ni berbentuk memang bagi saya 80% kepada game. Tapi dalam game tu kita boleh letak lah kita punya soalan-soalan. Okey, kita boleh tengok, saya tunjukkan. Okey, ini contoh yang dah ada lah. Ini sedia ada, template sedia ada. Jadi kita tengok contoh yang saya pernah buat. Okey, ini saya pernah buat. Okey, siapa cepat dia dapat kata nama. Jadi contoh saya ni dah pernah publishkan, pernah hantar pada murid untuk buat lah. Jadi saya cuba previewkan. Okey, ini soalan yang pertama. Jadi murid akan pilih lah. Okey, bukan ini jawapan dia. Melayu, India, China. Nyatakan kaum yang terdapat di negara kita. Dia tekan finish. Okey, apa yang berlaku bila tekan finish? Dapat your best score. Okey, dia akan tekan next. Kemudian nampak tu. Okey, panda tu bergerak. Okey, watak tu bergerak. Okey, kemudian soalan yang kedua, bagaimanakah perayaan disambut oleh rakyat Malaysia dapat mengeratkan hubungan pelbagai kaum? Jadi murid pilih jawapan. Okey, makan bersama-sama, mengadu betul. Bila betul, okey, tekan next, akan terus pergi. Okey, ini garis penamat. Jadi saya buat simple soalan yang ringkas lah. Okey, 5 cara. Jadi murid pilih bergotong royong, singgah membantu, 5 cara untuk memupuk perpaduan. Okey, mengadakan hari keluarga, menghormati, tidak bercakap perkara menyentuh sensitiviti perkauman. Okey, jadi tekan finish. Okey, siap. Ini contoh untuk GamiLab lah. Okey, jadi cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh
buatlah soalan sendiri masing-masing. Saya tunjukkan yang ringkas saja 3, kita boleh tambah lagi sebenarnya. Okey. Dia ada mode lain, berbasikal. Jadi saya pilih mode dalam hutan lah. Yang keempat, aktiviti yang keempat, Wheel of Names. Okey, yang ni pun terkenal. Okey, ramai orang guna. Dan saya suka guna ni ketika kita nak memberi giliran kepada murid. Bila dalam kelas saya gunakan Wheel of Name ni, kita nak bagi giliran siapa yang nak baca, siapa nak menjawab soalan. Jadi kita pusing. Kalau tak, murid berebut-rebut kan. Murid berebut-rebut nak jawab saya. Jadi kita gunakan Wheel of Name ni, kita pilih murid mana. Okey, dalam aktiviti yang saya tunjukkan dekat skrin ni, okey. Ini kata adjektif. Okey, jadi saya minta murid membina ayat secara spontan ataupun menulis di dalam chat box ayat masing-masing. Okey, jadi saya akan pilih, contohlah saya akan putarkan roda ni. Okey, jadi perkataan yang keluar, okey, masin. Okey, perkataan yang terpilih masin. Okey, jadi murid dalam Google Meet tu, murid akan kita akan minta murid secara rawak, okey, untuk membina ayat menggunakan perkataan masin. Jadi murid pun membina ayat sama ada mereka buka mic mereka ataupun mereka type di ruangan chat box. Okey. Jadi senanglah untuk menggunakan Wheel of Name ni, sangat menarik sebenarnya, menarik perhatian murid untuk fokus mereka dapat perkataan apa untuk bina ataupun mereka dapat giliran ke untuk menjawab soalan. Okey, contohlah. Jadi menarik minat murid lah. Okey, dan aktiviti yang kelima ialah word wall. Word wall ni bagi saya sangat menarik. Saya selalu guna word wall ni sebab dia mempunyai pelbagai aktiviti yang mana dengan aktiviti tersebut murid dapat menguji kefahaman mereka tentang topik tu. Okey, baiklah, saya tunjukkanlah contoh result yang saya dah pernah gunakan. Okey, ini contoh result keputusannya. Okey, kat sini kita boleh view. Okey, contoh tadi kita gunakan. Okey, ini dashboard word wall. Saya tunjukkan dashboard word wall. Kita boleh login ataupun sign up menggunakan email MOE kita ataupun email personal lah, mana-mana tak ada masalah. Okey, dekat ruang macam mana kita nak gunakan dekat community ni, kita boleh tekan dan kita boleh search apa-apa tajuk. Tapi dengan syarat tajuk tu sama ada sudah dibuat oleh user word wall lah. Okey, kadang-kadang ada juga yang tak jumpa, tapi setakat ni 80% boleh digunakan lah. Kita boleh jumpalah apa yang kita nak tu. Okey, contohnya saya nak cari topik kata nama. Okey, jadi kita search, tengok. Okey, ada pelbagai aktiviti kata nama, macam-macam. Kita boleh pilih aktiviti yang mana yang sesuai dengan kita punya topik lah. Okey, jadi kita boleh ambil ini ada bentuk quiz. Okey, dalam bentuk open the box. Okey, kita pun boleh mereka sendiri aktiviti kita. Okey, ini contoh kalau kita search dan kita boleh guna. Okey, saya tunjukkan dulu contoh kalau kita nak search dan kita gunakan dalam Google Meet. Okey, contoh aktiviti ini, quiz kata ganti nama diri. Okey, ada user yang dah pernah buat lah. Kita boleh bagi kredit pada user tersebut, iaitu anakku Syahmi. Okey, nama user tu kita boleh gunakan. Ini kalau kita nak jawab terus secara online ni. Tapi kalau kita nak share kepada murid-murid secara dalam Google Meet, okey, macam mana nak bagi mereka gunakan, hanya tekan butang share di bawah ni. Okey, set assignment. Di sinilah kita boleh setting dan kalau boleh tekan leaderboard lah supaya ada semangat bersaing antara mereka tu lah. Mereka nak tengok siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, jadi dekat sini ini kita punya, yang ni akan keluar dalam kita punya bahagian result tu, icon result tu. Okey, kita boleh tekan start. Okey, di sinilah kita akan set kita punya link tadi, assignment soalan tadi, quiz tadi, kita nak hantar dekat mana, sama ada Facebook, Twitter, Google Classroom, email ke, okey, ataupun di mana-mana. Okey, biasanya sekarang ni kita nak share di dalam Google Meet. Okey, jadi kita hanya perlu tekan copy saja. Copy dan tekan done. Okey, kemudian pergi pada Google Meet kita tadi dan hanya perlu tekan paste. Okey, paste. Dan murid boleh dapat. Semua murid akan jawab. Okey, jadi macam mana rupa kalau murid-murid tu buka? Okey, jadi saya tunjukkan. Okey,
Okey, inilah rupanya. Kalau murid-murid tu buka, dia akan keluar macam ni. Jadi mereka akan perlu tulis nama mereka saja. Contoh Arjuna. Contoh nama dia. Okey. Ni nama murid lah contoh. Kemudian tekan start. Okey, bila tekan start, dia akan terus masuk. Ini saya tunjukkan ialah view murid murid yang akan tengok. Okey, inilah yang mereka akan nampak. Jadi mereka akan tekan start. Okey, jadi mereka akan jawab lah. Okey, jawab contoh kerana. Okey, dia akan jawab semua. Okey, jawab. Okey, contoh saya tekanlah. Okey, saya tekan sampai 10, kita tengok. Okey. Okey, sampai soalan nombor 10. Okey. Jadi apa yang akan berlaku? Akan keluarlah butang hantar butang tadi. Sorry. Jadi okey, jadi result pun dah keluar, kita boleh tengok. Okey, apa yang seronoknya dekat sini, kita boleh tengok keputusan murid tersebut secara live. Kita boleh tunjukkan dekat murid secara live keputusannya. Okey. Macam tadi tak hantar lagi. Okey, jadi apa yang berlaku apabila mereka dah siap menjawab soalan, dia akan keluar macam ni lah, leaderboard. Leaderboard. Jadi mereka akan nampak lah siapa nombor 1, nombor 2 dekat sini lah. Okey, kemudian kalau nak tengok jawapan pun boleh, nak start again pun boleh. Okey, apa yang menariknya dekat sini, kita boleh tengok jawapan murid tu secara langsung. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak berapa orang dah hantar. Okey, soalan nombor berapa mereka salah. Ini yang shocknya, yang bestnya WordWall ni. Okey, kita boleh tengok soalan nombor berapa. Macam Google Form juga, tapi yang ni lebih interaktif lah. Okey, lebih menarik pada murid-murid, untuk murid-murid. Okey, jadi kat sini ranking, pokok berapa lama mereka menjawab, berapa skor. Okey, jadi submit bila. Okey, ini soalan yang betul, soalan yang salah, masa dia. Okey, jadi kat sini kita boleh view. Kalau murid tu ada, cikgu saya dah siap. Okey, kita refresh. Tekan refresh, kita boleh nampak terus murid yang kedua, ketiga, keempat akan nampak dekat sini, senarai ni. Okey, jadi secara tak langsung kita boleh tunjukkan kepada murid siapa yang dah siap, siapa yang belum. Okey, sama macam Kahoot dan Quizizz jugalah. Okey, tapi kat sini kita boleh nampak, dekat sini kita boleh secara persennya, secara peratusnya. Okey, dan jangan risau, bila kita dah dapat keputusan ni, kita boleh pilih kita nak export to file. Maksudnya sebagai evidence kita lah. Evidence nak buat PBD ke kan. Okey, jadi kita boleh tekan export to file. Jadi tekan export to file. Okey, CSV. Jadi kita boleh download lah. Okey, jadi dah keluar lah. Kita tak download folder download kita. Okey, jadi dia dah download lah. Di sini kita dah tengok dia download. Okey, result of 47 untuk kuis kata ganti nama diri. Okey. Terus kita boleh dapat macam Google Form juga. Inilah ada bentuk evidence tu. Okey. Okey. Okey.
Dan saya nak kongsikan sikit lagi melalui work wall ni juga macam yang tadi. Okay, ini aktiviti yang saya pernah buat. Cuma work wall ni kalau kita nak ini dia bagi limit dia ada limit untuk kita buat aktiviti. Kalau dah sampai 5, kita kena upgrade plan kita. Ini dia bagilah apa yang basic plan. Kalau basic free dia bagi number of resources you can create 5 saja aktiviti kita boleh buat. Printable kosong, yang boleh print tak boleh. Okay, interaktif 18. Interaktif, yang aktiviti interaktif. Ini saya akan tunjukkan contohnya yang ni. Okay, interaktif. Di sini interaktif. Berapa aktiviti interaktif yang kita boleh buat. Tengok, inilah saja yang boleh kita tukar. Contohlah, saya sekarang buat aktiviti kotak ni, open the box. Kita boleh tukar aktiviti ni kepada bentuk lain, random wheel, roda impian kan. Okay, kita boleh tukar. Kita boleh tukar juga kepada bentuk matching pairs. Okay, nak memadankan. Dan juga boleh tukar pada random cards. Okay, inilah aktiviti yang boleh untuk yang free lah. Okay, yang kita boleh tukar. Ayat sama, soalan sama, kita boleh tukar dalam aktiviti yang lain. Itu yang menarik, kita boleh pelbagaikan kita punya aktiviti. Jadi senanglah untuk kita gunakan work wall ni. Macam saya sendiri, saya gunakan work wall ni untuk 3 aktiviti. Okay, aktiviti pertama work wall, bentuk soalan lain. Jadi aktiviti kedua cari tajuk yang lain tapi guna interaktif yang lain pula. Okay, dan aktiviti ketiga kita gunakan work wall juga, aktiviti interaktif yang lain. Jadi ada 3 aktiviti dekat situ. Secara tak langsung kita boleh uji kefahaman murid dalam masa 10 minit, 15 minit untuk 3 aktiviti tu. Okay, jadi sekejap saja murid boleh siap. Dalam masa 5 minit mereka boleh siapkanlah aktiviti tu. Okay, jadi itu saja daripada saya. Perkongsian aktiviti didik hibur yang boleh kita kongsikan dalam Google Meet. Okay, dalam Google Meet. Okay, jadi diharapkan semoga membantu semasa PDPR ni. Jadi itu saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.